Oke, selamat datang ya. Selamat pagi, Cikgu. Oke, awak duduk di sini ya. Okey. Oke, jadi awak kenal tak cikgu? Kena Cikgu Tu. Dan awak tahu tak cikgu nama cikgu ajar apa ataupun buat apa dalam sekolah? Saya tak tahu Cikgu ajar apa, tapi Cikgu hanya tutup di sini kan, bilik counseling. Ya. Jadi sebelum tu cikgu memperkenalkan diri cikgu dululah sebab macam you tahu nama cikgu saja tak tahu cikgu buat apa pun. Sorry Cikgu. Okey, tak apa. Jadi cikgu sebagai guru bimbingan dan kaunseling lah, cikgu ada banyak skop. Dalam skop macam membuat ceramah ke ataupun menganjurkan aktiviti pun cikgu akan buat lah. Jadi cikgu bukan selalu mengajar, cikgu tak dalam mengajar, cikgu just dalam buat program saja. Okey, sebelum tu saya nak tahu Licin dalam keadaan yang selesa tak? Selesa. Okey, aircon ni okey tak? Okey. Okey okey, sebelum tu jika Licin macam tak selesa pun ataupun cikgu percakapan terlalu pantas, Licin boleh bagi tahu cikgu sajalah. Cikgu akan ubah sedikit, okey? Okey. Okey, jadi sekiranya Licin macam tak faham apa pun boleh bagi tahu cikgu sebab cikgu pun macam tak nampak Licin tak macam kalau Licin tak selesa boleh bagi tahu cikgu sajalah. Okey. Jangan risau ya, apa-apa pun just santai-santai saja macam kita berbual-bual macam tu, okey? Okey. Okey, sebelum tu cikgu pun memperkenalkan diri saya, sudah memperkenalkan diri. Jadi cikgu pun nak tahu nama awak lah sebab cikgu pun tak pernah tengok. Okey. Cikgu, nama saya Lau Licin. Jadi you umur berapa di macam standard apa, kelas apa, boleh cakap banyak. Okey. Umur saya 12 tahun. Dan saya dari kelas 6C. 6C ya. Nah, ada belakang ni kena ada ujian dah macam tu. Ya. Macam tu okey tak dalam kelas? Cikgu ajar tu semua cikgu ataupun kawan you okey tak? Okey lah, semua okey tapi hanya sedikit stres lah sebab nak masuk sekolah menengah dah. Saya rasa saya perlu bersedia. Okey. Tapi jangan risau ya sebab cikgu kan guru bimbingan dan kaunseling, cikgu akan buat yang ceramah tu ataupun yang kerjaya berkenaan dengan aliran kerjaya you. Jadi you tak payah terlalu takut lah. Nanti cikgu akan buat banyak aktiviti. Saya juga harap Licin pun boleh sertai lah yang program cikgu buat tu. Okey. Okey. Jadi cikgu tak pernah tengok Licin datang sini. Licin pertama kali datang ke? Ya. Saya pertama kali datang. You rasa keadaan ini okey tak? Selesa tak masuk? Apa perasaan anda selepas masuk bilik kaunseling? Saya berasa sangat selesa lah, cantik lah, dinding-dinding, Ya. ada hiasan-hiasan. Ini cikgu yang buat effort untuk buat semua tu cikgu pun hias-hias sebagai untuk menjadi you lebih kondusif. Semua orang masuk sini pun boleh macam tenang lah, selesa dan rasa selamat. Jadi cikgu boleh santai-santai dengan orang bercakap macam tu, sangat santai. Oh, faham Cikgu. Okey. Jadi cikgu tak tahu Licin orang mana ya? Saya orang Sarawak. Cikgu tak pernah pergi Sarawak. Sarawak ada apa yang menarik? Kalau bagi saya lah, saya lebih suka makanan sebab saya dari Sibu Sarawak. Sibu banyak makanan yang sangat sedap, saya rasa lah. Dan saya sangat suka atau kampuan tu rasa Sarawak tu Kampuan lah. Cikgu tak pernah rasa. Kalau ada masa cikgu akan pergi melawat. Dan apa yang menarik di Sarawak? Macam tengok dia kucing saja tak pernah dengar Sibu. Oh, Sarawak walaupun kucing adalah pertama panda kan, Ya. panda utama, tapi Sibu ialah
lebih popular dengan makanan lah. Dia tak ada tempat untuk melancong-melancongkan. Saya rasa lah saya sangat suka Cebu sebab walaupun dia bukan sangat besar lah, tak ada banyak tempat untuk melancong lah, tapi saya sangat selesa dengan tempat itu sebab banyak makanan. And then ada banyak restoran. Oh, restoran. Apa yang sedap kat situ? Restoran yang famous tu? Banyak cikgu. Oh. Ada berbagai jenis. Ada Korea makanan Oh. Korea, makanan Jepun, semua ada. Saya ada masalah, saya akan panggil mak bawa saya pergi makan, pergi coba. Cikgu tak pernah pergi Cebu, tapi cikgu pernah pergi Kuching. Ada macam cikgu pernah pergi museum tu lah, dan tempat lain. Jadi ada masa cikgu akan melawat ke Cebu lah. Okay. Cikgu cari saya di Cebu. Oh, baiklah. Boleh licin bawa. Okay. Jadi awak rasa makanan tu sedap lah. Ada tak licin rasa apa selain tempat rasa Cebu saja, ada tempat yang licin suka tak? Bukan tak Cebu lah, macam melancong ke tempat lain, ada tak? Ada. Saya suka Pahang. Kamera Highlands. Cameron Highland lah. Pernah pergi ke Cameron Highland? Tak pernah. Tapi mak cakap saya cakap sangat menarik. Ada strawberry. Oh, strawberry. Saya sangat suka makan strawberry itu. Oh, tapi you tak pernah pergi situ lah. Tak pernah. Saya sangat excited untuk pergi. Saya harap saya dapat pergi satu hari. Ibu tak nak pergi situ lah. Ibu tak means ada buat perancangan untuk pergi situ lah. Dia ada buat tapi dia sangat sibuk. Dia tak kerja tu, dia tak tempat mohon cuti tu, sangat susah untuk mohon cuti sebab banyak kerja. So dia tak dapat mohon cuti, tapi mak ada cakap pergi Sabah dulu baru pergi Semenanjung. Kenapa pergi Sabah? Sabah ada apa menarik kat situ? Ada pantai. Dan kalau berbanding dengan tiket lah, Sabah lebih murah sikit. Ya ke? Ya. Jadi licin memang nak pergi Sabah ke atau lebih nak pergi Pahang? Kalau bagi saya lah, saya asalkan ada pergi melancong, saya sudah suka. Yelah, tak satu tempat tu sangat bosan lah selalu. Ya. Pergi tempat lain untuk menyenangkan diri dulu lah. Macam Betul. tengok menikmati pemandangan kat situ kan. Sabah kan banyak pantai-pantai yang sangat cantik tu. Cikgu pun tak pernah pergi. Ada masa cikgu pun tak pergi. Okay. Jadi kalau licin ada masa lapang, licin akan buat apa? Kalau bagi saya lebih suka membaca novel. And then saya juga akan menonton television yang drama tu, saya sangat suka tengok drama romantik. Romantik ya. Jadi yang licin baca banyak novel kan? Apa novel yang paling licin suka? Novel yang romantik juga. Ada juga romantik. Ya, tapi sangat ada perlu mengkaji satu case yang sangat susah untuk selesaikan tu. Saya juga suka tu. Macam detektif tu lah. Betul. Oh, detektif kan ada banyak macam part-part yang sangat terrible, macam dia betul-betul bunuh tu. Licin rasa takut tak? Macam walaupun saya rasa takut lah, tapi saya juga seronok untuk tengok dia. Saya nak tahu. Yalah, kamu boleh relax dulu, macam tak berapa stres apabila tengok yang drama ke, novel ke. Semua pun sangat mengurangkan stres kan. Jadi selain baca buku novel tu, apa
lagi licin apa? Apalagi Ataupun masa lapang apa pun rutin licin macam mana? rutin saya. Ah, Kalau bagi saya lah, saya bangun rutin macam nak pergi sekolah atau tak pergi sekolah. boleh dua-dua pun boleh cakap. Dua-dua. Kalau pergi sekolah saya bangun pukul 4:30, 5:30. Oh, 5:30. Sebab akan traffic jam. Oh, sangat jauh ke datang sekolah? Tak jauh tapi memang sangat jam tu. Tak boleh bergerak setengah jam, hanya bergerak 1 km kot. Yo, sangat jam tu. So saya memang penumpang awal lah. Then 5:30 panggung lebih kurang pukul 7 lah lebih kurang sampai sekolah. Then sebab sekolah macam tapi saya ada tuition sekolah. So kalau habis tuition sekolah saya akan habis dalam pukul 2, pukul 3. Tengok mana satu hari. Then habis sekolah tu saya akan balik rumah untuk mandi, tidur petang dulu. Yo, juga ada tidur pentas. Ya, sebab Baik saya sangat letih lah cikgu. Saya Memang. tak boleh tahan keletihan tu. So saya memang perlu tidur. Then tidur, makan malam. Makan mana? Ya, makan malam saya ada tuition juga. Sangat banyak tuition cikgu, saya sangat stres. Then tuition malam pada pukul 7 sampai 9 atau 10 macam tu. Tengok yang mana satu tuition cikgu. Dan habis tuition tu saya perlu buat homework kerja rumah tu. Tapi masih boleh urus lah sebab saya rasa masih boleh handle keberadaan kerja rumah tu. Dan habis saya pergi tidur terus pergi tidur. Walaupun saya nampak macam tak ada masa untuk main lah. Tapi boleh lah sebab saya ada masa untuk berbual-bual dengan adik keluarga saya. Saya pun rasa lebih sikit emosi saya. Jadi hari Sabtu Ahad tu you buat apa macam rutin you macam mana? Kalau hari Sabtu dan Ahad saya akan bangun lebih lewat sikit. Macam pukul 9 atau pukul 10 saya baru bangun. Lewat sangat je. Saya akan tidur lah cikgu. Sebab then bangun terus pergi makan sarapan dengan adik keluarga saya. Sebab saya makan brunch, cikgu tahu tak? Brunch. Makan pagi dan makan petang sama-sama. Faham. Ya. So saya makan brunch tu, selepas makan brunch saya terus pergi shopping. Ya, Shopping. saya sangat suka shopping, cikgu tahu tak? Saya pergi Tiongkok Mall tu, banyak mall lah. Tengok saya nak pergi yang mana satu. Sebab saya walaupun lebih banyak masa saya tak beli, saya tengok je. Tapi saya juga sangat relax lah sebab saya nak tengok apa yang saya sangat menarik. Saya sangat suka tu, menarik hati saya tu. Then selepas shopping saya balik rumah main dengan anjing saya. Ada anjing juga. Ya, ada 2 ekor anjing cikgu. 2 ekor semua putih punya. Saya sangat suka mereka sebab mereka sangat ceria. Yang licin beli tu ataupun you ambil yang liar punya? Yang liar punya. Baiknya hati licin. Bukan saya cikgu, bapak saya punya. Tapi licin ada jaga juga lah. Main dengan mereka lah, bukan bagi mereka makanan lah. Dapat licin. Saya nak main sebab saya pun tak tahu bagaimana bagi mereka makan. Nanti mereka gigit saya pun takutkan. Faham. Dan main dengan anjing saya terus
berbual dengan papa saya, mama saya. Dan terus buat homework. Kalau satu. Saya lebih kurang akan siapkan homework dalam hari Sabtu. Sebab saya Ahad, saya semua nak main. Ya, baik. Siapkan homework dulu baru boleh main dengan puas hati kan. Ya, cikgu faham saya. Dan Ahad saya akan pergi tu gereja. So saya pukul gereja yang kanan-kanan tu saya perlu panggung lebih kurang 8:30. Tak letih ke licin? Letih sikit cikgu. Tapi okey lah sebab saya pergi main-main je. Saya sangat suka. Dan petang tu saya kalau letih saya pun ada tidur. Kalau tak letih saya pun buat yang sendiri punya lah. Mungkin melukis lah, menonton television lah. Yang buat benda-benda yang saya sangat suka lah. Dan saya ada makan petang, makan malam tu saya tak perlu cakap lah. Memang biasa. Memang biasa tu. Dan yang malam tu Ahad tu. Yang malam Ahad tu keluarga kami akan duduk bersama-sama untuk menonton satu drama. Movie night macam. Ya, movie night. Tengok satu movie. Kami akan berkongsi lah. Kami suka part tu, tak benci part itu. So kami lebih saya rasa sangat seronok lah sebab semua ahli keluarga ada dalam situasi yang agak seronok tu. Tapi hanya sampai pukul 9 saja. Kami perlu pergi tidur. So saya walaupun saya nak main juga, tapi saya kalau terus main mak saya akan marah saya. So saya mungkin lah sangat lewat pun 10 sudah tidur dah. Baiklah. Nampak licin pun tak boleh main sangat lewat tu. Ya. Jadi selain you ada buat aktiviti dengan keluarga kan, nampak macam hari Sabtu dan Ahad tu ada buat family dengan family pergi tengok movie lah, shopping macam tu. And masa you dalam bukan study week lah, pada Isnin sampai Jumaat, selain ada tuition, ada tak apa perkara licin buat? Macam selain tuition, licin ada boleh main handphone tak? Macam Boleh ya? Boleh. Licin bagi you main. Pagi sebab dia fikir saya nak cari maklumat tu. Mereka memang bagi saya. Tapi lah ada kontrol. Mengehatkan masa licin main. Ya, dia tahu saya akan melayani website apa. Dia tahu, semua tahu. Dia tahu dia ada check ah. Bukan dia ada chat, dia ada satu app. Yang app untuk ibu bapa tengok tu. So saya pun akan mengawas sikit lah tingkah laku saya untuk menggunakan handphone tu. Faham. Ibu licin pun ada buat macam tengok voice licin ada buat apa lah. Ya, dia takut saya melayani website yang bukan punya. Okay. Jadi dalam setiap rutin licin lah, licin rasa apa licin buat yang paling gembira? Setiap rutin. Dalam rutin licin lah, apa yang licin rasa sangat gembira perkara? Hanya boleh pilih satu lah. Boleh cerita banyak pun. Cikgu nak dengar. Saya lah, kalau paling gembira dalam movie night tu. Movie night. Sebab apa? Sebab boleh tengok movie-movie yang saya suka. Dan Pak Mak saya pun boleh teman dengan saya. So saya rasa sangat bahagia lah yang masa tu. Dan yang kedua ialah main handphone. Main handphone. Betul. Betul. Sebab main handphone tu saya rasa lah boleh mengikut fashion tu. Trend-trend yang baru tu saya nak boleh menjawab trend yang kawan-kawan saya yang suka. Faham.
trend-trend lah. Then Licin ada suka buat trend sendiri lah. Macam ikut trend then you buat apa trend yang buat ada tak? Saya ada. Video macam tu. Saya ada ajak kawan-kawan saya sama-sama buat lah. Yang buat yang senang punya lah. Dan Licin ada upload kat Instagram social ada tak? Ada, cikgu tahu tak? Banyak like Oh you. Ada 50 lebih. Cikgu tahu tak? Saya sangat hebat lah saya rasa. Yalah, nampak hebat. Then Licin suka selalu upload sendiri punya perkara kat Instagram social macam tu lah. Saya suka upload tapi mas saya cakap jangan upload yang tentang hal tu trend dia rasa boleh tu. Boleh lah, boleh terima tapi jangan upload yang tentang kehidupan saya makan apa tu. Tapi Licin sendiri nak share tak? Share macam Saya ingin nak share lah, tapi mas saya cakap boleh share tapi ada limit dia, ada batasan dia. Faham? Then Licin rasa macam upload yang perkara ni Licin rasa macam movie night tu sangat sangat seronok lah. Jadi selain daripada itu tak ada dah main handphone saja, yang lain tak ada. Kalau bagi saya lah melukis juga aku sebab kalau saya melukis satu pemandangan lah, mak saya akan puji saya sangat rasa gembira lah sebab saya dipuji kan. Dan walaupun lah saya rasa bukan sangat cantik, tapi mas saya juga akan cakap ini sangat bagus lah sebab ada bahagian yang sangat semacam yang saya lukis tu. Macam sangat sama dengan benda tu lah. Jadi Licin biasa lukis apa ya? Macam lukis pemandangan saja ke ada tengok apa perkara di sekeliling Licin lukis? Saya lebih suka lukis papa mama saya. Kalau dia sedang memasak, saya akan lukis dia. Kalau dia bermain dengan anjing saya juga akan lukis anjing tersebut. Walaupun mak saya cakap kenapa anjing tu macam kucing. So saya rasa gembira lah. Sebab walaupun tak hebat sangat lah, tapi saya boleh rasa benda tu bagi saya perasaan yang sangat gembira. Macam kalau Licin stres, Licin akan lukis benda tak? Macam saya akan, tapi bukan lukis lah, saya akan lukis yang sangat keadaan yang sangat buat saya sangat marah atau stres. Saya akan lukis tu dan buat tanda tangan tu. Yang tak macam Jadi selepas lukis tu Licin rasa lega sikit lah. Macam stres tu boleh letak kat tepi dulu, macam tak begitu stres macam tu lah. Tapi kalau sangat marah tu saya akan ceraikan lukisan tu. Dan kalau you stres macam tu, Licin ada macam bagi tamak kongsi tak apa perkara yang mengganggu ataupun jadi you Licin macam sangat stres tu, ada tak? Kadang-kadang saya ada lah, sebab saya rasa bukan semua stres yang saya boleh kongsi lah. Sebab saya rasa mereka hanya akan membuat reaksi itu saja. Saya sudah tahu dia akan cakap apa, so saya mungkin tak akan share yang dia akan mungkin lebih cenderung untuk menasihati saya tak akan faham, saya tak akan share. Jadi Licin rasa you datang counselling tu, Licin boleh share kan semua perkara macam tu. Macam kalau Licin macam sebab Licin pertama kali datang sebab then Licin rasa you
selesa tak macam you kongsi perkara dengan cikgu? Saya rasa selesa lah sebab cikgu akan faham saya rasa sebab cikgu senantiasa tu saya rasa sangat gembira lah. Okey, jadi cikgu tahu lah Licin macam buat apa biasa perkara, dan cikgu nak tahu Licin macam apa Licin rasa paling dalam kehidupan lah. Apa perkara yang Licin rasa bangga dalam sepanjang kehidupan Licin? Saya rasa bangga kalau ada puas hati buat benda tu ataupun dapat apa macam tu. Kalau bagi saya rasa bangga ialah saya menyertai satu talian tu, tapi bukan pertandingan. Apa tu? Talian. Bukan pertandingan, hanya persembahan untuk satu festival perayaan. Saya tadi cakap, saya ada cakap saya sertai satu gereja kanak-kanak. So gereja tu atas festival tu yang sangat besar tu, dia perlu beberapa persembahan untuk festival tu lah. So saya ada menyertai. Dan talian tu saya rasa lah sangat cantik. Dan saya rasa sangat gembira lah. Dan sebab saya bukan mula-mula masuk, saya separuh masuk. Sebab mula-mula saya tak berani bagi tahu cikgu saya nak masuk. Tapi saya masuk pertengahan kan, cikgu pun boleh terima saya. Sebab saya kawan saya cakap, tolong saya cakap saya nak masuk. So cikgu tu memang terima saya dan bagi saya yang pertengahan tu lah. So saya rasa gembira lah. Walaupun tiba-tiba masuk, tapi saya masih boleh ikut. Dan saya masa menyerta tu untuk melakukan persembahan tu, saya rasa lah saya sangat cantik. Sebab ada pakaian tu kan. So saya rasa saya sangat cantik dan saya akan membuat semua gaya-gaya tu semua okey. Cikgu cakap semua okey, perfect. Dan papa mama saya pun ada cakap sangat baik, sangat comel. Saya rasa sangat bangga sebab itu pertama kali saya cuba. Syabas ya, Licin. Wah, boleh menyelesaikan perkara ini dengan baik lah. Licin pun rasa sangat yakin pakaian yang cantik macam tu. Tapi perkara ini macam memberi you ada kepuas hati lah dalam buat perkara macam secara talian kan, yang aktiviti tu. Faham? Licin rasa selesa tak macam? Selesa. Macam tengok tangan Licin macam sangat takut je. Saya sangat suka macam ni. Ini perkara biasa lah Licin buat. Bukan rasa gelesa ke ataupun tak selesa, tak ada ke? Tak. Okey ya. Kalau rasa tak selesa, bagi tahu cikgu je. Okey ya. Dan selain Licin rasa bangga buat perkara tu, Licin ada tak macam ada buat apa selain movie night dengan ibu bapa lah, ada tak Licin selalu pergi berkawan dengan rakan, pergi luar untuk main ke? Ada tak? Tak ada. Biasanya adalah mereka pergi rumah saya. Sebab mak saya tak izinkan saya keluar dengan kawan saya. Saya tanya kenapa, mak saya cakap sangat bahaya, saya masih kecil. So dia tak pergi. Licin ada rasa kecewa ataupun apa tak? Ada, tapi mak saya cakap bahaya dan saya adalah seorang perempuan. Sangat bahaya, so dia memang tak pergi. Sebab kawan-kawan saya pun kecil-kecil punya kan, dan perempuan juga, satu orang je. So
dia memang rasa dua orang sangat bahaya untuk keluar. So saya ada cakap lah saya boleh, tapi mak saya tak percaya saya boleh. Oh. Jadi you dengan rakan baik ke? Itu rakan baik tu selalu ada berborak ke, ada message tak macam tu? Ada. Walaupun kami nak tak pergi luar untuk shopping, tapi saya akan pergi rumah dia akan pergi rumah saya. Hanya macam tu je. Dan trend tersebut ada buat dalam rumah je, bukan mall lah. Faham. Jadi ibu bapa berdua-dua kenal tak? Kena. Ibu bapa pun kenal lah, macam sangat rapat ke? Okey lah, tak cakap sangat rapat lah. Boleh berbual-bual lah. Faham? Jadi macam Licin dah semua pun cikgu pun tahu, cikgu nak tahu ada tak apa Licin nak tanya kepada cikgu, nak tahu tentang cikgu ke apa? Tentang cikgu Ataupun apa skop cikgu macam tu, nak tahu lebih. skop cikgu. Cikgu sendiri hurai ya. Licin tak tahu tak? Boleh tahu. Okey, cikgu bagi tahu sedikit lah. Sebab cikgu Licin tak selalu tengok cikgu kan. Pernah tengok cikgu kat perhimpunan tak? Ada perasan Ada. tak? Cikgu sentiasa bagi ucapan. Cikgu ada bagi ucapan. Cikgu ada buat macam satu program yang sebelum tu cikgu ada buat macam yang untuk hari jadi kan. Cikgu ada cakap untuk hari jadi Januari siapa tu, dan yang hari jadi, yang orang tu hari jadi, cikgu nak bagi macam nyanyian kepada orang tu lah, sebab nak bagi tahu mereka rasa dihargai macam tu. Jadi skop cikgu ialah macam untuk meningkatkan disiplin macam murid-murid dan melihatkan perkembangan dan setiap murid-murid di sekolah kami. Cikgu pun ada tengok macam Licin tadi ada cakap kan kerjaya. Macam Licin pun ada sikit takut akademik ke. Akademik tu ada kaitan dengan kerjaya. Jadi cikgu pun ada buat skop macam ni. Dan cikgu ada merancang banyak program lah untuk kepimpinan dalam macam buat kan ada pusat sumber dan buat macam jaga tu cikgu ada PRS tahu tak? Macam Tahu. pakai purple tu. Dia ada cikgu lah. Cikgu ada buat macam program macam murid-murid dalam nak datang sekolah, kita akan menyambutkan mereka datang sekolah. Sebab bagi tahu mereka datang ke sekolah macam perkara yang sangat gembira dan menarik, bukan sahaja dalam selalu tak nak datang ke sekolah, macam rasa sekolah tu perkara yang sangat tak menarik lah. Jadi cikgu nak buat menjadikan sekolah tu macam situasi yang sangat menarik dan meningkatkan motivasi mereka untuk datang ke sekolah untuk belajar lah. Jadi cikgu rasa cikgu ada buat macam banyak program. Cikgu pun harap Licin pun ada niat lah untuk boleh datang untuk menyertai aktiviti yang buat. Dan selepas tu cikgu akan buat satu booth untuk tentang kerjaya lah. Jadi kalau Licin masih keliru nak pilih area mana ataupun nak sekolah menengah nak pergi mana, cikgu pun boleh bantu Licin lah pada masa minggu lepas kot. Macam tu. Okay. Jadi Licin ada faham tak apa perkara ataupun apa cikgu sudah buat macam tu? Macam ada nampak perbezaan tak? Ada. Sebelum tu Licin rasa cikgu kaunselor ni ataupun
guru bimbingan dan kaunseling tu buat apa? Kalau bagi saya lah, saya rasa cikgu bimbingan tu yang dapat yang bagi ucapan tu dalam pentas dan bagi tahu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, tak boleh buat. Dan cikgu ada hias papan tu. Saya boleh nampak lah ada aktiviti, tapi saya tak ada serta ibu, so saya tengok je. So saya rasa hebat lah, mungkin saya akan Apa next time cikgu akan buat hebahan lah, macam bagi tahu banyak orang. Macam cikgu tak buat macam poster banyak bagi tahu orang lain tentang apa kaunseling macam tu. ya. Cikgu akan buat lah. Jadi selepas dengan cikgu cakap apa perasaan ataupun apa fikiran selepas dan sebelum dengar. Okey, kalau bagi saya rasa sebelum tu saya rasa cikgu seorang yang hanya tutup dalam pencapat untuk tulis walaupun saya tak tahu nak tulis, tak tahu tulis apa. Dan mungkin lebih banyak masa untuk rehat sebab cikgu tak ajarkan. So saya rasa sangat cikgu sangat free lah, sangat bebas dalam sekolah. So saya sangat suka kerja cikgu. Tapi selepas dengar percakapan cikgu lah, saya rasa cikgu ada beban juga sebab nak anjurkan banyak program dan hanya cikgu seorang anjur saja. Cikgu mesti akan nak rancang tu. So saya rasa tidak senang lah kerja cikgu. Dan sekarang cikgu nak dengar juga. Nak suka Apa ini perkara penting bagi cikgu. Ya ke cikgu? Ya, Terima kasih cikgu. sama-sama ya. Jadi Li Ching tak pernah datang ke bilik kaunseling kan, tadi pernah dengar. Jadi apa yang membuat Li Ching datang ke bilik kaunseling ni? Pas saya datang, sebenarnya saya rasa sedikit ada tekanan dalam akademik saya. Saya perlu berusaha sikit lah sebab saya sekolah mendengarkan. Saya rasa lah tidak senang sebab abang saya cakap sekolah mendengar sangat susah. So saya rasa saya tak ada keupayaan dalam akademik itu sebab saya hanya seorang yang keputusan yang sederhana je. Saya takut saya akan pergi kelas peralihan. Saya tak mahu. Dan papa mama saya juga cakap kelas peralihan tu panjang masa saja. Saya pun tak suka sebab saya rasa mungkin saya masuk kelas peralihan tu maksudnya saya seorang yang tidak bagus lah dalam akademik, sangat gagal dalam akademik itu. Dan yang kedua ialah saya tak tahu lah saya nak masuk sekolah yang mana. Walaupun saya nak pergi sekolah abang saya, tapi saya juga nak pergi sekolah yang kawan saya punya. Jadi nak cari bantuan dari cikgu lah. Okey. Jadi sebelum cikgu nak mulakan sesi tu, cikgu nak bagi tahu sedikit peraturan lah dalam sesi kaunseling ini. Sebab kan Li Ching pertama sekali datang, jadi cikgu nak terangkan sedikit peraturan di sini, boleh tak? Boleh. Okey. Jadi cikgu ni berperangan sebagai Kaunselor. Ya, kaunseling ni selalu mendengar ataupun membantu untuk menyelesaikan masalah atau isu yang klien saya nak lah. Jadi Li Ching berperanan sebagai Klien. ya, klien ni dia macam peranan dia lah macam bagi tahu cikgu lah apa yang dia menghadapi masalah dan apa yang Li Ching nak selepas sesi ni. Dia peranan klien adalah menceritakan apa-apa sahajalah, dan kita klien dan kaunselor akan
berusaha kedua-dua untuk menyelesaikan masalah ini lah. Jadi dalam sesi ini akan mengambil selama macam 30 minit sahaja. Dan cikgu akan membantu teaching lah dalam semua sesi ini. Dan yang paling penting ialah cikgu memegang kepada akta kerahsiaan. Jadi apa-apa sahaja yang Li-Ching cakap dalam bilik ini, dalam ruang ini, cikgu tidak akan memberitahu sesiapa sahaja. Sekiranya perkara yang dikatakan oleh Li-Ching tu telah membahayakan atau memudaratkan Li-Ching sendiri ataupun cikgu ataupun pihak ketiga, cikgu terpaksalah membataskan kerahsiaan ini dan cikgu akan melaporkan kepada orang pihak tertentu lah. Tapi dengan pengetahuan Li-Ching lah. Jadi macam perkara macam nak bunuh diri ke ataupun yang terlalu sensitif tu yang kena bagi tahu pihak ketiga, cikgu akan membukakan rahsia itu dan cikgu akan bagi tahu kepada pihak ketiga dan dengan pengetahuan Li-Ching lah. Dan satu perkara yang cikgu nak mementingkan ialah sekiranya Li-Ching ni sudah pernah bagi tahu yang kita bincang tu, perkara tu sendiri pernah bagi tahu orang lain, dan cikgu tidak akan bertanggungjawab lah dengan perkara tersebut sebab Li-Ching pernah bagi tahu orang lain. Jadi jika terbongkar kepada orang lain, ini bukan tanggungjawab saya ya, sebab cikgu memang pegang kepada etika kerahsiaan. Jadi Li-Ching faham tak dalam peraturannya? Cikgu Faham, cikgu. Li-Ching ada apa keraguan Tak atau ada. kerisauan? Tak ada pula. Okey. Jadi Li-Ching rasa semua faham ke? Faham. Okey. Jadi cikgu boleh teruskan dengan sesi ya. Okey. Okey. Sebelum tu cikgu ada buat rakaman. Jadi Li-Ching nak meminta keizinan dari Li-Ching lah, boleh cikgu rakam untuk penyelidikan sahaja. Okey. Cikgu akan bagi kepada penyeliaan cikgu saya sahaja untuk tengok rekod ini sahaja. Boleh tak? Boleh. Li-Ching ambil. Okey. Itu sahajalah daripada sesi kita. Kita meneruskan dengan sesi lain. Okey.